KPM. Assalamualaikum adik-adik sedang menonton Teroka di Didik TV KPM. Sekarang ini bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan Cikgu Ridwan. Hari ini yang memakai kostum apa ni Cikgu? Ini sebenarnya Pakaian tradisional? kita cuba untuk tiru pakaian etnik Melanau. Wow. Melanau Dan saya punya pakaian etnik Melanau. Untuk wanita. Untuk wanita. Hebat betul. Kita mencuba jugalah dalam keadaan yang terhad ni Cikgu Ya, kan? betul. Baiklah, jadi hari ini kita akan sama-sama meneroka untuk mata pelajaran sejarah untuk topiknya Sarawak dan Sabah kegiatan Ekonomi. Betul. Baik, sebelum kita memulakan penerokaan kita, Kak Eli nak kongsikan dengan adik-adik untuk SOP kita ni sentiasa menjaga penjarakan sosial, penjarakan fizikal, 1 meter, kerap sanitasi tangan, cuci tangan dan memakai pelitup muka. Okey, Cikgu. Ya. Kita tidak berdua. Kita tidak berdua, semestinya macam biasa. Macam kita biasa? mesti bawa dayang. Dayang-dayang kita. Yang cantik-cantik ini daripada pelbagai negeri. Betul, dari berbagai negeri. Okey, siapakah mereka? Silakan Cikgu. Baik, kita mula perkenalkan diri masing-masing. Baik, kita nak minta siapa yang mana paling comel. Kita nak yang daripada Semenanjung, kita nak yang daripada Borneo dulu. Okey, kita sebabkan kita dekat Semenanjung sekarang ni. Kita mulakan Semenanjung lah. Kita mula dengan Semenanjung. Apa kata kita minta Mac Kelantan? Kenalkan diri dulu. Mac Kelantan kita. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Assalamualaikum Kak Eli. Nama saya Siti Khadijah. Boleh panggil saya Khadijah. Okey. Khadijah. Baik. Seterusnya? Terbang ke? Kita terbang ke, mungkin kita boleh ke Negeri Sembilan. Kita minta Afifah. Hai Cikgu, hai Kak Eli. Nama saya Afifah Mardiah. Boleh panggil Afifah. Okey, Afifal. Kita nak bawa ke seberang sikit. Okey, kita minta Masya. Macam mana Masya? Masya daripada? Hai, Assalamualaikum Kak Eli. Cikgu, nama saya Nuzara Marsha binti Muhammad Helmi. Boleh panggil Marsha. Ni dari negeri mana Masya, Cikgu? sebenarnya dia origin daripada Negeri Sembilan juga. Daripada daerah lain. Daripada daerah yang lain. Dia special sikit ni. Baik. Okey, kita pergi ke negeri lain pula. Okey, kita cuba dengan seorang ni. Dia ni ada kat Negeri Sembilan, tetapi dia nak jadi orang Sabah. Dia terbang ke sana. Jadi dia tengah belajar sikit-sikit macam mana nak jadi orang Sabah. Kita minta Iman. Perkenalkan diri Iman. Hai Kak Eli, hai Cikgu. Assalamualaikum, nama saya Putri Nurul Iman. Boleh panggil Iman. Okey, dan rasa dah selesai semua Cikgu? Ada seorang lagi yang memang datang daripada Borneo. Memang datang daripada Borneo, tapi kita minta dia perkenalkan diri. Ni original orang Bajau. Nazira, perkenalkan diri Nazira. Hai, Assalamualaikum. Cikgu Ridwan dan Kak Eli. Nama saya Nur Nazira Fidah binti Muhammad Rasti. Boleh panggil saya Nazira. Nazira. Okey, kita kembali kepada terbang semula ke Negeri Sembilan tadi. Kita terbang ke Negeri Sembilan ke Melaka? Melaka. Ke Melaka. Nabila. Jadi macam mana? Orang Melaka dah sedia? Orang Melaka? Hai, Assalamualaikum Kak Eli. Assalamualaikum Cikgu. Saya Nabila Syuhada. Boleh panggil saya Nabila. Okey. Sekarang ni Cikgu, untuk topik kita pada hari ini. Ya. Apa yang menariknya akan kita teroka hari ini? Apa yang menariknya yang kita akan teroka hari ini? Okey. Kita tahu bahawa Malaysia ada negeri dan kelompok yang pertama kita ada di Semenanjung dan jangan sesekali kita lupakan kelompok negeri yang berada di Borneo iaitu Sarawak dan Sabah. Sebab negeri ini besar, dua negeri ini hampir 70% saiz Malaysia. Dia dekat sama besar tu Semenanjung dengan dua negeri ini hampir sama besar. Okey. Hampir sama besar. Jadi hari ini kita akan pergi ke sana untuk kita meneroka apakah keistimewaan atau mungkin perkara yang tak pernah kita tahu. Berkaitan dengan ekonomi tu utamanya. Berkaitan dengan ekonomi semestinya. Jadi konsep yang kita akan bawakan untuk penerokaan kita? Konsep yang akan kita bawa kepada penerokaan kita adalah kita akan pergi kepada asal usulnya kegiatan ekonomi prakolonial. Prakolonial masyarakat di Sarawak dan Sabah. Maksudnya sebelum zaman penjajahan, bawa kepada peringkat awal penjajahan waktu tu Brooke dah sampai, SBUB pun dah sampai. Itu dah masuk peringkat awal. Tapi sebelum itu, jangan kata masyarakat di Sabah dan Sarawak ini tidak ada kegiatan ekonomi mereka sendiri. Sebenarnya kegiatan ekonomi mereka macam ni. Ya, sangat luas dan sangat besar kan? Sangat luas dan sangat besar, betul? Baik, saya pun tak sabar nak meneroka berkenaan dengan ekonomi yang ada di Sabah dan Sarawak. Dan sebelum itu kita nak berehat seketika? Boleh? Okey, kita kembali selepas ini di Teroka di Didik TV KPM.
TV KPM. Kembali diteroka di Didik TV KPM bersama dengan Kak Eli Arifin di sini dan juga Cikgu Ridwan serta murid-murid dan dayang-dayang cikgu dalam talian. Dayang, betul? Yang daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan Nogori 9. Nogori 9. Baik. Okey, hari ini kita akan meneroka mata pelajaran sejarah. Topiknya Sarawak dan Sabah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi. Baik. Jadi kalau kita tengok yang berada di dalam DSKP, boleh tengok dekat belakang saya. Okey. So objektif pembelajaran kita hari ini, di akhirnya nanti kita berharapkan bahawa pelajar boleh merumuskan kepentingan memanfaatkan alam sekitar secara bijaksana. Kerana kalau kita tengok di dalam aktiviti ekonomi, hampir semua aktiviti ekonomi yang berjalan secara prakolonial di Sarawak dan Sabah semuanya memanfaatkan alam sekitarnya nanti. Betul. Jadi perbincangan kita akan mendasari kepada kawasan-kawasan yang dipecahkan mengikut bentuk rupa muka bumi dia. Menarik. Betul. Okey. Jadi kalau kita tengok okey. Tengok Eli yang ada dekat depan saya. Okey, ini penting. Sebenarnya bila kita belajar, kadang-kadang pelajar ni tak faham. Kita nak mengkelaskan kegiatan ekonomi mengikut rupa bentuk muka buminya. Iaitu yang dipecahkan kepada 3. Iaitu apa dia 3 tu? Pesisir pantai, lembah sungai dan kawasan pedalaman. Jadi kadang-kadang kita belajar dekat sekolah. Kita belajar, kita tak faham. Macam mana pesisir pantai. Jadi saya bawakan satu model yang ringkas. Okey, model ini agak ringkas. Okey, kita tengok Okey, warna yang saya buat daripada model yang kita tayangkan ni menunjukkan pecahan kawasan tersebut. Yang biru ni kita gambarkan dia sebagai kawasan pesisir pantai, yang hitam ni adalah pasir-pasirnya. Maka ini adalah kawasan pesisir pantai. Dan kita tengok yang biru ni, ini adalah sungainya. Jadi that's why berbeza sikit. Ini Sarawak dan yang ini Sabah. Sebab Sarawak banyak sikit sungai dia. Betul. Jadi ini adalah kawasan pesisir pantai. So ini Sabah, Sarawak? Ini Sarawak, ini Sabah. Okey. Jadi kalau kita tengok, ini adalah kawasan pesisir pantai. Yang di sebelah depan ni, yang hitam dan biru ni air laut lah. Sempadan dia. Kemudian pesisir pantai. Dan yang coklat ini adalah kawasan lembah sungai. Lembah sungai. Maksudnya biasanya kawasan ini adalah kawasan tanah pamah. Dan dia berada di tebing-tebing sungai. Kalau di Sarawak tu dia ada banyak sungai, ada macam-macam sungai. Jadi kawasan-kawasan ini juga mempunyai kegiatan ekonomi dia sendiri. Yang sudah pasti berasaskan daripada apa yang mereka boleh dapat di kawasan ini. Dan yang bawa ke atas, yang hijau-hijau ni, biasanya kita gambarkan dekat sini sebagai kawasan pedalaman yang biasanya menjurus kepada kawasan tanah tinggi. Kalau kita tengok dekat Sabah memang akan pergi kepada kawasan tanah tinggi ke pedalaman dia. Sarawak juga ada kawasan tanah tinggi, tapi ada juga yang bukan kawasan tanah tinggi, tetapi dia adalah kawasan pedalaman yang kita tandakan sebagai hulu sungai. Hulu sungai ni maksudnya kita dah masuk kepada kawasan pedalaman dia. Sebab tu tanah tak tinggi. Sebab tu tanah tak tinggi. Tetapi ada juga kawasan pedalaman itu yang tanah tinggi. Tetapi ada yang tidak. Bergantung kepada bentuk muka bumi. Kalau kita tahu memang negara kita ni direntangi oleh banjaran-banjaran. Kalau di Semenanjung banjaran Titiwangsa, kita ada banjaran Croker di Borneo dan sebagainya. Banyak banjaran. Jadi bila masuk pedalaman biasanya tanah tinggi. Tapi ada juga yang taklah tinggi sangat. Macam tu. Dah rasa macam belajar geografi dah. Ya, Kan, tapi cikgu? ini adalah konsep yang penting untuk budak pelajari, pelajar kita belajar supaya nanti bila ditanya kawasan ini pesisir pantai ke? Kawasan ini pedalaman ke? Dia buka peta sekarang budak dah tak macam dulu. Zaman kita sekolah dulu buka atlas buka atlas. Sekarang Google Map. Senang cikgu. Ya. Semua je jari kat Jadi dulu. bila Google Map tu buka tapi dia nampak zoom. So kita tak tahu di manakah kedudukannya ini. Kedudukan dia di kawasan pedalaman ke. Jadi bila kita buat aktiviti dengan pelajar, cikgu, ni kawasan ni pesisir pantai ke? Cikgu, kawasan ni pedalaman tak? Ini keliru. Ini soalan yang biasa budak akan tanya. Itu sebab suka untuk saya jelaskan benda ni supaya pelajar-pelajar yang berada di atas talian maupun yang sedang menonton di rumah jelas. Apakah kawasan yang kita kategorikan sebagai pesisir pantai? Apakah kawasan yang kita kategorikan sebagai lembah sungai? Dan apakah kawasan yang kita klasifikasikan sebagai kawasan pedalaman? Baik, menarik. Okey. Ya. Okey. Baik, so
Mungkin kita boleh teruskan dengan apakah aktiviti ekonomi untuk kita ketepikan dulu. Sabah kita letak ke tepi. Kita pergi kepada Sarawak dulu. Sabah kita datang lepas ni tau. Kita tengok je lagi. Kita tengok kejap lagi. Kita pergi kepada Sarawak. Okey. Siapa yang akan ceritakan dulu? Kita nak cerita kawasan pedalaman ke, lembah sungai ke, pesisir pantai dulu ni? Siapa nak cakap? Murid-murid cikgu. Kita nak pergi mana dulu? Siapa? Pesisir pantai. Pesisir pantai. Oh, kita mula dari hujung. Baik. Okey, siapa yang akan bercerita tentang pesisir pantai? Cuba kongsikan Saya. sikit. Afifah. Ya, teruskan Afifah. Contoh bagi pesisir pantai seperti kaum Melanau yang melakukan perusahaan sagu. Satu kajian telah dilakukan di Kampung Telian Tengah, Mukah. Kajian tersebut bertumpu di rumah penduduk asal yang menghasilkan sagu iaitu Agustin Anyup, Bekusa yang berusia 79 tahun. Menurut Agustin Anyup, beliau menggelar sebagai pokok mulung. Namun, beliau juga menyatakan nama lain bagi pokok mulung adalah pokok rumbiah dan pokok sagu. Sejarah pokok mulung menurut beliau adalah berasal daripada negara China. Beliau mengatakan bahawa pedagang dari China membawa pokok mulung ke Mukah, Sarawak. Berdasarkan cerita Agustin Anyup, pedagang China ini hanya membawa 2 batang pokok sahaja. Kawasan yang terdapat banyak pokok mulung di Mukah adalah dari kawasan Ulu Mukah dan Dalat. Ilmu penebangan pokok mulung dan pemprosesan pokok mulung menjadi tepung lemantak ataupun tepung sagu telah diberikan sepenuhnya kepada Osman iaitu menantu beliau sendiri. Bagi Osman, kerja-kerja penebangan dan pemprosesan pokok mulung adalah untuk dirinya sendiri. Namun, jika terdapat lebihan, barulah beliau menjual kepada orang lain. Okey, itu dia. Pokok apa tadi Fifah? Pokok Mulung. Pokok mulung. Mulung. Pokok mulung atau mungkin kalau bagi pelajar-pelajar yang dekat Semenanjung mungkin lebih familiar dengan gelaran pokok rumbia. Pokok rumbia dan digunakan untuk hasilkan apa tadi Afifah? Sagu. Sagu. Macam yang kita ada dekat sini. Inilah yang abang cameraman ke abang order kita cakap ini bedak sejuk Bedak ni. sejuk dia katanya. Ini kalau buat kuih sagu ni sedap ni cikgu. Ya betul. Dan kalau di sana mereka ada kuih-kuih ataupun makanan tradisional yang mereka memang buat daripada sagu ni tadi. Jadi kalau kita tengok mungkin yang ni lebih halus. Okey, dekat mana kawasan ni tadi Afifah? Kampung Telian Mukah. Kampung Telian Mukah. Cuba kita tengok. Ini penting yang peta tadi Ali. Okey, mari kita tengok dekat peta tu. Okey, cuba Afifah tunjukkan dekat mana Mukah tu. Dekat mana? Kita minta Kakak Eli tandakan. Okey, dekat mana Mukah? Tak nampak. Dekat mana kedudukan dia? Okey. Tunjuk. Okey, Kak Eli tunjuk Sini. Dekat bawah. Bawah. Tapi bucu yang kedua. Tepi bucu Sini. yang kedua. Bukan. Atas. Ni. Situ. Ni. Dekat situ. Betul. Alright, Ni, betul. Baik. Kita cocok terus. Okey, muka. Alright, muka. Okey, betul. Jadi kalau kita tengok etnik yang disebutkan tadi adalah Melanau sama macam baju kita pakai ni lah. Okey, Melanau muka. Okey, bukan kerana tidak ada etnik lain tetapi yang ini lebih mudah untuk kita dapatkan kostumnya dalam keadaan PKP yang suka untuk bergerak ni. Baik. Itu tadi adalah kawasan untuk pesisir pantai. Baik, sekarang kita masih ada lagi kawasan yang lain iaitu kawasan lembah sungai. Baik, siapa akan berkongsi dengan kita tentang lembah sungai? Saya Ya, dulu. Nabila. Nabila, silakan. Teruskan Nabila. Boleh ke Nabila? Contoh daerah yang terdapat di Sarawak ialah Igan. Igan ialah daerah terkecil. Igan ialah daerah yang terkecil yang terletak di bahagian Mukah sinonim dengan julukan Kampung Nelayan. Kampung Igan salah sebuah perkampungan Melanau yang terletak berhampiran dengan penghujung Sungai Rejang. Kegiatan ekonomi kebanyakan mereka melibatkan diri dalam industri kecil dan sederhana seperti menjual ikan masin, belacan, keropok ikan, penanaman kelapa sawit, penanaman pokok getah, kraftangan dan lain-lain lagi. Hasil industri ini juga dipasarkan secara komersial hingga ke bandaraya Kuching. Etnik Melayu merujuk kepada kumpulan etnik dari bangsa Australasia yang sebahagian besarnya mendiami semenanjung Malaysia, termasuk bahagian-bahagian paling selatan Thailand, pantai timur Sumatra, pesisir pantai Borneo dan semua pulau di Kepulauan Riau. Kumpulan etnik Melayu berlainan daripada konsep bangsa Melayu di Malaysia yang merangkumi kumpulan manusia yang lebih luas
termasuk semua etnik di Indonesia dan Filipina. Bahasa Melayu ialah anggota keluarga bahasa Anusia. Hebat. Jadi dia apa yang cuba dia bagi tahu bahawa konsep bangsa Melayu itu sama. Itu yang menyebabkan dia duduk di dalam rumpun Melayu. Tetapi sub etniknya mengikut etnik masing-masing lah. Okey. Okey. Baik. Jadi cerita dia tadi dekat mana kawasan dia tadi jadi kawasan-kawasan tu kalau kita tengok apabila dia dah masuk kepada lembah sungai, nampak tak dia punya aktiviti tu dah mula dia tambah tadi apa? Ada menghasilkan ikan masin. Perikanan lah. Ya, dan pada masa yang sama, biasanya kalau kita tengok ikan masin ni sebab ikan tu nak kena jemur kan. Mungkin kita ingat ni dekat pesisir pantai lah. Tak, kerana dia ada add-on lagi. Apa yang dia add-on? Okey. Dia add-on ada penanaman kelapa sawit. Dia ada getah. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang memerlukan tanah pamah ni tadi. Pernah tak jumpa kelapa sawit dekat memanjat bukit? Tak pernah. Tak pernah. Kalau bukit sikit-sikit tu okeylah. Biasalah. Tapi kalau di kawasan tanah tinggi, tak tanam kelapa sawit ataupun getah. Tak boleh. Tak boleh. Okey, jadi di situ kesimpulan. Dan kalau kita tengok kenapa sagu tadi, kalau di Mukah tadi kita tengok dia memang di pesisir pantai. Dia duduk dekat hujung kerana biasanya pokok rumbia ni banyak tertanam di muara-muara sungai. Di muara-muara sungai. Itu sebab dekat situ banyak buat sagu. Tapi sagu ni dia sinonim dengan Sarawak sebenarnya. Okey. Sagu Mukah lain. Di kawasan lain ada sagu dia sendiri yang mempunyai keistimewaan dia sendiri. Di sinilah istimewanya Sarawak ni. Okey. Benda yang sama tapi tak serupa. Ke benda yang serupa tapi tak sama. Yang mana satu ini? Benda yang sama tapi tak serupa je. Benda yang sama tapi tak serupa. Tak serupa. Masya ni macam tak duduk diam ni. Ada nak cakap apa-apa ke Masya? Saya ada dapat maklumat daripada Google dan YouTube Wow. tentang Okey. Pesta Kaul. Pesta kaul. Baik. Pesta Kaul tahunan yang diadakan pada 1 Januari setiap tahun di Kampung Medong Dalat, Sarawak. Pesta Kaul Kampung Medong Dalat ini disambut dengan meriah dengan aktiviti sukan rakyat dan masih lagi mengamalkan ciri-ciri budaya pagan. Pesta Kaul ini dirasmikan dengan upacara meletakkan serarang diperbuat daripada sagu, buluh dan daun merduk. Dalam bot atau tongkang. Bekas yang berisi telur ayam, nasi pulut, daun tembakau dan daun sirih dijadikan persembahan kepada dewa sungai yang dipanggil Ipoh. Pesta kaul. Pesta kaul satu perayaan lah. Mungkin perayaan yang diadakan dengan memberi makan ipok quite interesting. Ipok. Ipok tu apa cikgu? Mungkin semangat yang dipuja. Mungkin semangat yang dipuja oleh orang Sarawak. kepercayaannya, mengikut kepercayaannya mungkin. Okey. Dan itu aktiviti yang agak menarik. Kali pertama kita dengar ni. Terima kasih Masya. Satu kasih. googling. Satu teknik Google yang baik. Betul. Menggunakan Google pada tempatnya untuk berkongsi maklumat dengan kita. Baik, betul ya. Kalau kita tengok berkaitan dengan Pesta Kaul. Okey, kita ada gambar dia dekat belakang. Wow, ini Pesta Kaul. Ini adalah bagaimana aktiviti-aktiviti ni berjalan. Okey, tengok bagaimana dia membawa ke Kuala Sungai untuk memberi makan ipok tadi. Sebab penempatan mereka banyak rumah air. Ya, memang mereka berada. Sebab kita tadi bercerita tentang lembah sungai, memang mereka berada di pinggir-pinggir sungai. Seronoknya nak sampai. Seronok dia ada bot, ada apa. Selalunya kalau kita tengok benda-benda macam ni, kita akan nampak visual yang begini di Thailand. Betul, yang jual makanan tu. Ya, konon-kononnya nampak bot dia yang special punya Pasar bentuk tu. terapung. Tapi sebenarnya kalau tak kerana kita belajar ini, kita tak tahu. Rupa-rupanya di Malaysia ada. Mereka dah memonopoli dulu. Betul. Kerana kita tak nak teroka negara kita. Negara kita ada segala-galanya. Hebatnya negara kita. Cintakan negara kita, bukan menyanjung negara yang lain. Betul? Baik, kita dah sampai ke lembah sungai. Baik. Apa kata kalau kita lihat satu Peta. montaj. Montaj bukan ni? Satu montaj. Okey, Menarik. yang ini kita akan marking selepas ni. Jangan risau. Baik. Kita tengok ada satu montaj yang disediakan khas oleh rakan guru kita yang berada di Dalat. Okey, Cikgu Johari dan Cikgu Ashikin. Jauhnya. Sangat teruja mereka sediakan video untuk kita persembahkan kepada pelajar-pelajar kita hari ini. Murid-murid kita hari ini. Jom. Mari kita tengok apa yang disediakan oleh Cikgu Johari dan Cikgu Ashikin. Merupakan salah satu sektor ekonomi dan merupakan juga sumber pendapatan utama masyarakat Danau di daerah Dalat. Rupiah-rupiah ini akan dihantar ke Kelang
untuk menghasilkan sagu sebelum diekspos ke luar negara. Inilah serapan daripada pokok lumbia sebelum ia dihantar ke kilang pemprosesan. Sektor perikanan merupakan salah satu penyumbang ekonomi terbesar masyarakat di daerah Muka. Selain merupakan pendapatan utama masyarakat Lanau sekitar daerah. Selain daripada sektor perikanan, rombongan arang batu merupakan salah satu penyumbang ekonomi bahagian Muka. Wow. Wow. Jauh betul dari Dalat. Dari Dalat. Dan which is akan membawa kita, Dalat itu adalah kawasan pedalaman. Oh. Kawasan pedalaman. So kita minta kalau ada pelajar, siapa yang akan berkongsikan tentang kawasan pedalaman? Ya, Khadijah. teruskan. Mek Kelantan kita. Antara kawasan pedalaman yang ada di Sarawak adalah Betong. Penduduk yang menetap di Betong mempunyai pelbagai kaum iaitu terdiri daripada kaum Melayu, Iban, Cina dan Bidayu. Terdapat kajian menulis berdasarkan banci penduduk bahawa penduduk Betong mempunyai 92,427 orang penduduk. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh etnik Iban seperti yang semua tahu, etnik Iban tinggal di dalam hutan. Maka hutan juga menjadikan sebagai sumber yang boleh mencari makanan. Mereka juga menjual kepada orang lain ataupun keluar negara. Terdapat budaya orang Iban yang mereka masih ikuti iaitu orang lelaki akan memburu di hutan untuk mendapatkan makanan dan orang perempuan akan menjaga anak di rumah dan mereka juga akan menolong suami mereka menanam padi. Antara padi yang orang Iban tanam adalah padi bukit ataupun padi humah. Mereka juga pada waktu dahulu merupakan peneroka terulung dalam membuka hutan rimba atau bagi tujuan penanaman padi bukit. Bagi masyarakat Iban, sesiapa yang dapat tuaian padi yang banyak, maka dia merupakan seorang yang dianggap kaya dan dianggap tinggi. Selain menanam padi, orang Iban juga menanam getah, kopi, lada, koko dan sekarang ini mereka menanam kelapa sawit. Okey. Menanam padi, koko dan sekarang kelapa sawit. Kelapa sawit. Itu yang saya katakan tadi, kawasan pedalaman tu tidak semestinya tanah tinggi. Betul. Ada juga ianya merupakan kawasan tanah pamah yang sesuai untuk tanaman-tanaman seperti sawit dan getah. Dan macam Khadijah bagi tahu tadi, sesiapa yang menanam padi dikategorikan sebagai orang yang kaya. Orang yang kaya, betul? Wow. Semua orang makan nasi kot. Ya, betul cikgu. Jadi permintaannya tinggi bila dia tanam padi tu. Betul. Siapa yang tak nak nasi dekat Malaysia ni? Betul. Susah tak nak sah tolak tu. kalau tak makan nasi sehari. Betul, susah nak tolak. Okey, maklumat yang disebutkan oleh Khadijah tadi sebenarnya satu maklumat yang menarik. Kita tak tahu bahawa tanaman boleh menjadi status kepada kedudukan individu dalam masyarakat. Betul. Ada sawah padi, status kau tinggi. Tinggi. Maksudnya kau duduk pada level-level atas sedikit. Macam tu. Orang-orang berada. Orang-orang berada. Baik, okey. Jadi saya nak tahu juga kedudukan Betong yang dimaksudkan oleh Khadijah tadi tu. Ya, betul. Di mana kedudukannya Khadijah? Kat mana Betong? Dekat bawah Afifah punya tadi tu. Afifah punya tadi? Bawah Afifah punya tadi tu dekat mana? Dekat Muka? mana? Muka, bawah muka. Bawahnya ke Mana? mana? Bawah ke sini, bawah ke sana? Bawah ni ke? Atas sikit. Bukan Atas yang ke sikit? dalam tu. Bukan yang bawah tu. Mana sayang? Situ. Di Situ. sini. Ni. Okey, confirm Betul cikgu? Betul kat situ. Betul Okey, Pedalaman ni. Betul. Betul cikgu, betul ke? Ya, tak apa. Kita cocok dulu. Cocok dulu. Kita cocok dulu. Okey.
Kita nak tahu betul ke tidak, kejap lagi kita kita find out lah. Google. Kita Google. Jadi kita nak rehat dulu cikgu. Boleh? Kita kembali selepas ini dengan jawapan sama ada betul ke betul kat sini ke dekat Pahang. Tiba kan Pahang pula. Jadi kita jumpa kejap lagi di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali di Teroka di Didik TV KPM bersama Kak Eli dan Cikgu Ridwan serta dayang-dayangnya yang cantik dan bijaksana di dalam talian. Daripada Sekolah Menengah Agama Datuk Kelana Petra Makmur Ampangan Nogowi 9. Nogowi 9. Okey, Cikgu. Tadi kita dah teroka berkenaan dengan ekonomi, sektor ekonomi di Sarawak. Tetapi kita tertinggal satu lagi tempat ni, iaitu Bintulu. Bintulu. Tapi sebelum tu, Cikgu kena bagi tahu sama ada jawapan siapa tadi? Khadijah betul ke tak betul ni kedudukannya? Betul tu. Jadi kalau kita tengok sebenarnya apa yang Khadijah ceritakan tadi adalah kawasan pedalaman. Okey. Jadi kalau tengok tempat yang dia marking tu adalah pesisir pantai. Salahlah. Jadi dia di kawasan yang sama tapi mengunjur ke pedalaman. Bawa Jadi masuk dekat ke mana, dalam. So dia akan pergi ke sini. Sini sepatutnya adalah Indonesia Kalimantan. So pedalaman dia akan duduk di kawasan sini. Okey, baik. Jadi dekat sini. Ya betul. Okey, kalau Bintulu yang Nabila. Kalau Bintulu Nabila dekat mana Bintulu Nabila? Kat mana? Deng deng Jeng deng. jeng jeng. Okey, rasa-rasa kat mana? Atau yang lain? Boleh bantu? Boleh bantu Nabila? Mari kita tanya orang yang nak jadi orang Sarawak tu Iman. Dia semua dia nak jadi. Dia nak jadi orang Sabah, dia nak orang Sarawak. Dia lah orang Penang, dia truly Malaysian lah. Betul cikgu. Okey, mungkin kawan-kawan lain yang nak bantu? Okey, dekat manakah duduknya Bintulu di Sarawak? Okey. Sempat lagi nak Google kat sebelah tu. Dia tengah cari, dia tengok mata dia gerak-gerak tu. Dia nampak mata Iman gerak-gerak. Nampak Google Map dekat mata hitam dia. Okey, cepat ataupun cikgu boleh bantu mereka. Ke cikgu tengok, nak murid-murid juga jawab. Boleh? Tak boleh? Boleh tak? Tak apa. Kita kasih chance biar waktu masih ada, biar mereka mencari jawapannya. Okey. Okey, sementara mereka mencari jawapan. Siapa tu? Zara. Dekat mana Afifah? Afifah. Dia tepi muka. Tepi muka. Okey, muka kat sini. Itu muka. So di sebelah mana? Atas dia sikit, bawah dia sikit. Kiri. Kiri. Kiri Kak Eli ke kiri awak? Kiri Kak Eli. Kiri Kak Eli sini ke? Dan ke tengah sikit, betul? Ke sini. Betul. Ke tengah sikit. Sini cikgu. Bukan, dia dekat situ, Sini. dia bawa ke tengah sikit sebab dia tadi adalah kawasan lembah sungai. Sini ya? Ya, lebih kurang. Yakin? Okey, bagus. Hebatnya. Okey. Cikgu, sekarang kita dah tahu dah kedudukan antara kedudukan daerah-daerah di Sarawak Di ni. Sarawak. Okey. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan pula untuk kita teroka negeri Sabah. Betul? Jadi kita dah tengok 3 contoh. 3 contoh untuk 3 kawasan iaitu pesisir pantai, lembah sungai dan kawasan pedalaman di Sarawak. Sebenarnya ada banyak lagi, tetapi kita ambil yang ini kerana ini adalah tugasan pelajar. Bila tugasan pelajar mungkin ini yang mereka temui, ini yang mereka googling. Semua di hujung jari? Semua di hujung jari, ini yang mereka googling dan mereka dapat dan mereka letakkan di situ. Jadi bukan kerana kita tak ngam dengan kawasan lain di Sarawak, tidak. Jangan salah sangka. Kita akan terus ke negeri Sabah. Okey, silakan cikgu. Jadi kalau Sabah kita nak mulakan dengan pesisir pantai juga seperti Sarawak tadi atau kita nak mulakan daripada pedalaman? Okey, siapa yang nak mula untuk Sabah? Silakan. Dah semua takut. semua takut Sebab dah. lepas dah tanya Bintulu kat mana? Jangan takut. Okey, Sabah kita nak mula dengan mana? Pesisir pantai? Pantai. Ya, pesisir pantai. Nazira. Okey, hari ini saya akan ceritakan tentang pesisir pantai Sabah. Kegiatan yang terdapat di pesisir pantai ialah menangkap ikan, membuat perahu, mengutip hasil laut dan perdagangan. Nazira, oi nak kau Sabahan nah. Kasih cakap saja Sabah tu.
Dia malu. Cakaplah Sabah. Kaum yang terdapat di pesisir pantai adalah Brunei, Bajau Samah, Iranun dan juga Suluk. Contoh kawasan ialah Kota Maruduk Sabah. Daerah Kota Maruduk merupakan sebuah pecahan pusat pentadbiran peringkat daerah yang terletak dalam negeri Sabah, Malaysia. Kota Maruduk terletak di bahagian Kudat Sabah. Kegiatan ekonomi pula menangkap ikan sebagai nelayan. Mereka bekerja sebagai petani dan nelayan di pesisir pantai barat di samping menunggang kuda dan Bajau di pantai timur Sabah sebagai nelayan penyelam yang mahir. Contoh etnik pula ialah Bajau. Bajau terbahagi kepada dua kumpulan yang telah menetap di pantai barat dan timur Sabah sejak beberapa ratus tahun yang lepas dan diiktiraf sebagai penduduk asli Nusantara dan antara bumi putera terbesar di negeri Sabah dan sekitarnya. Manakala di sebelah pantai barat pula mereka dikenali sebagai Bajau Samah. Bajau Samah. Bajau Samah. Ili panjang lebar. Betul. Yalah, bila kita bagi orang kampung cerita kampung dia, bersemangat lebih semangat dia bercerita. Semua dia cerita. Kalau boleh berapa panjang pantai dekat Kota Marudu tu, dia tahu berapa kilometer panjang dia. Betul. Semangat dia lain macam sikit cikgu. Betul. Sebab Nazira memang origin daripada Sabah dan dia memang orang Bajau. So kalau kita boleh tengok antara hasil yang dihasilkan oleh Nazira sendiri okey, maklumat tentang etnik Bajau Samah. Etnik Bajau Samah macam yang kita ada dekat sana, okey, etnik Bajau Samah nampak tak macam saya ada iras-iras muka Nazira kat situ. Cuma Nazira Allahu Akbar. Cuma Nazira bertudung okey, kalau kita tengok dekat situ very nice appearance. Ini satu lagi kita katakan sebagai permata negara kita yang ramai orang tak tahu. Keunikan etnik yang ada di sana dengan aktiviti yang mereka jalankan. Dan tadi saya tertarik bila Nazira kata mereka merupakan penyelam yang mahir. Orang Bajau merupakan penyelam yang mahir. Kalau kita tengok waktu saya di Sabah dulu, saya 6 tahun, 7 tahun di Sabah. Duduk di sana, belajar dekat sana, hampir bekerja di sana. Memang keunikan mereka, kalau kita pergi ke kawasan macam di sebelah Sampurna yang mereka memang duduk di dalam sampan, bayi yang baru lahir, budak-budak kecil boleh mandi sungai, mungkin kalah kita. Dia punya kemahiran dalam air tu memang kalah kita yang besar ni. Budak-budak kecil relax je, dia boleh terjun dan dia berenang plap dan dia naik dekat boat sebelah. Tak ada masalah, dia boleh mengapung, dia boleh buat aktiviti di air tu dia dengan macam orang kata Aquaman. Mungkin. Kita tahu Aquaman, tengok dalam movie Marvel ke saja. apa kan. Rupa-rupanya Aquaman yang original ada kat Malaysia. Sekali lagi, uniknya Malaysia. Hebat betul. Sebenarnya mereka dah sebati dengan api. Dengan air. Dengan air. Dengan api pula saya nak sebut. Dengan air. Okey, mari kita tengok. Adakah Nazira betul-betul rindukan kampung halamannya dan dia tahu di mana kedudukan kampung halaman beliau, Kota Marudu yang disebutkan tadi. Okey, dekat mana Nazira? Mari kita minta Kakak Eli tandakan Kota Marudu. Mana? Ini Sabah yang punya hijau. turn punya. Alright. Yang hijau Kota Marudu. Okey. Kota Marudu ke Kota Belot? Sini. Kota Marudu. Kota Marudu. Dia tak sebut kota, dia sebut Kota Marudu bah. Kota Marudu. Di mana? Jadi di mana kedudukannya? Tuna atas sekali. Tuna atas sekali. Sini. Sebelah kiri. Kiri sini. Betul? Atas sikit. Sini. Atas sikit. Bukan. Kiri atas sikit. Ni. Betul ke? Ni ke ni? Mana satu Nazira? Kiri. Kiri ni. Kiri. Betul Ya betul. Sini betul ke? Betul. Betul. Okey. Sini. Okey, saya cucuk kat sini. Betul kedudukan ni cikgu? Ya. Betul? Okey, betul. Dia sebenarnya dia ke bawah sikit. Tapi okeylah tu, masih lagi dalam kawasan tu. Dia lah. Baik. Masih dalam kawasan tu. Tahniah Nazira. Tahniah. Ini betul-betul origin. Baik, itu cerita tentang pesisir pantai. Apa kata kita ke lembah sungai pula? Okey, di mana lembah sungai ni? Kalau kita tahu, kalau kita tengok Sarawak tadi memang dia ada banyak sungai. Tetapi kalau kita tengok Sabah, jarang kita dengar cerita tentang sungai. Tapi sungai tu tak wujud ke? Ada. Kan? Kinabatangan tu jangan kita lupakan. Okey. Okey, baik. Siapa akan ceritakan dengan kita tentang lembah sungai? Ya, teruskan. Masya. Contoh kawasan di lembah sungai ialah Kota Belud. Kota Belud merupakan sebuah pekan dan daerah yang terletak di bahagian pantai barat Sabah. Daerah Kota Belud mempunyai sebuah pentadbiran terawal di negeri Sabah semasa pendudukan kerajaan British.
Kegiatan mereka ialah mengeksport komoditi utama seperti minyak kelapa sawit, koko, getah, petroleum, kayu balak dan papan lapis. Etnik Kadazan Dusun merupakan etnik peribumi yang meletak di pantai barat Sabah dan kawasan pedalaman sekitarnya. Kaum etnik Kadazan Dusun ini menggunakan pelbagai bahasa dan dialek dengan pelbagai kebudayaan dan adat Islam tradisional. Pelbagai adat. Nampak? Dia dah nak terikut-ikut Nazira cakap tadi. Tak sabar, Bah. Boleh pakai Mungkin dia pun mau juga jadi Sabah, Bah tu. Sabah, Bah tu. Tapi dia kena tagap-tagap lagi. Orang Sabah tagap-tagap. Baik. Masya, di mana kedudukannya? Kota Belud yang kamu katakan tadi? Yang dekat tu, dekat dengan apa tu? Kota Marudu. Kota Marudu. Okey, dekat dengan Dekat Kota mana? Marudu. Bawah ke, atas ke, kanan ke kiri? Kanan Kak Eli, dekat Sini. Kanan sikit. Ke bawah tengah? Dan di mana-mana? Di tengah-tengah kan disiring-siring? Siring-siring. Dekat tanduk dia tu. Tanduk. Dekat tanduk. Mana cikgu? Ke tengah sikit. Sebab Sini. kita cerita Dekat lemas sungai. Sini. Dekat atas sikit. Sini. Ke sini Dekat sikit. atas. Sini. Ke sini sikit. Ke kiri lagi. Kiri sini. Naik ke atas. Ke atas sikit. Alright. Dekat situ. Okey. Wow, hebatnya. Kota Belud. Betul-betul detail dia bagi. Hebatlah. Kota Belud. Dia baca koordinat tu. Patut ada grid dekat situ. Koordinat dia. Okey. Jadi bercerita tentang keunikan Sabah. Tadi kita dah cerita Sarawak. Kita ada sebenarnya kalau di Universiti Malaysia Sabah, mereka menjalankan kajian tentang etnik-etnik yang berada di Borneo, bukan sekadar daripada sekadar tahu Kadazan dusun dan sebagainya, tetapi sehingga kepada akar umbi kepada etnik tersebut. Untuk itu cuba kita tengok VT yang disediakan oleh Timbalan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah, merangkap saya punya tok guru dulu, merangkap saya punya guru kepada debat waktu saya di universiti dulu, Profesor Ramzah Dambul. Kita saksikan. Hari ini saya akan berkongsi sedikit tentang latar belakang sosioekonomi tradisional community indigenous ataupun peribumi di Sabah. Tetapi sebagaimana yang kita tahu, Sabah ini dia kaya dengan penduduk natif. Dia mempunyai di Sabah ini lebih daripada 32 suku dan juga komuniti yang berbeza daripada segi sosial budaya dan juga daripada segi bahasa. Tetapi kalau kita pecahkan kepada lebih spesifik lagi, dia sebenarnya sampai lebih daripada 70 ataupun 80. Jadi terlalu banyak. Jadi pada hari ini saya ingin bercakap tentang kaum Memegun yang biasa dipanggil sebagai kaum Memegun ataupun juga sebagai kaum Kadazan Dusun Murut. Jadi mereka ini sebenarnya terletak dalam 3 rumpun yang utamalah di Sabah yang dipanggil sebagai Dusunik, Paitanik dan juga Murutik. Dan ada banyak komuniti di dalam 3 rumpun ini. Walau bagaimanapun, ketiga-tiga rumpun indigenous ini berkongsi sistem tradisional sosioekonomi yang sama, iaitu mereka ini dipanggil sebagai agrarian, di mana ekonomi tradisional mereka adalah berasaskan kepada tanaman padi. Dan sebab itulah komuniti ini, 3 komuniti daripada 3 rumpun ini adalah merupakan komuniti yang menyambut sambutan Tadau Keamatan setiap tahun, sebab mereka dikenali sebagai penanam padi. Wow, itu dia. Nampak? Saya rasa macam bangga sebabnya Sabah dan Sarawak antara negeri yang berada dalam peta Malaysia juga. Betul? Baik, okey cikgu. Baik, mungkin kita boleh teruskan. Okey, terima kasih kepada Dr. Ramzah Dambul tadi atas VT yang menarik, maklumat yang mungkin kita tak pernah tahu. Betul. Dan kita sangat tahu. Terperinci. Okey. Mungkin Kita sambung dengan peta kita. Pedalaman. Okey, Tenom. Siapa yang nak bercakap tentang Tenom ni? Ya, Iman. Contoh kawasan pendalaman Sabah ialah Tenom. Kegiatan ekonomi di Tenom bergantung kepada hasil pertanaman. Mereka bekerja sebagai penoreh getah. Getah merupakan hasil utama penduduk daerah Tenom. Pada masa kini, pertumbuhan ekonomi di daerah ini telah meningkat dengan pewujudan berbagai kemudahan yang telah disediakan oleh kerajaan, terutama sekali pertumbuhan sektor perindustrian, perkilangan dan juga pelancongan.
Okey, Tenom tu dekat mana, Iman? Boleh tunjukkan terus. Dekat mana kedudukan Tenom dalam peta Sabah? Kau kan nak jadi orang Sabah. Tak jadi semua penduduk Ya. Jadi yang mana satu? Dekat dengan sempadan atas sikit. Sempadan? Dekat dengan sempadan. Kuat sikit sayang, tak dengar lah. Atas sikit. Atas punya mikrofon tu dekat dengan mulut awak sikit. Atas sempadan atas sikit. Sempadan, okey, antara Sabah dengan Sarawak. Okey, atas sikit. Betul cikgu? Ya, betul. Atas sikit, dia kena panjang sikit macam tu. Baru lah susah. Baru betul Saban. Dia atas sikit sana. Okey. Jadi ni, tahniah kepada murid-murid yang berjaya meletakkan tanda-tanda di setiap daerah. Betul. Di negeri Sabah dan juga Sarawak. Okey. Seterusnya cikgu? Maksudnya maklumat yang mereka perolehi tentang apa yang mereka kongsikan dengan kita hari ini, mereka mahir. Mereka mahir. Ya. Jadi mereka tahu, mereka buat kajian. Atau mungkin berlaku ada sedikit ketidak tepat. Yalah, mereka manusia. Masih belajar. Dan mereka masih belajar. Betul. Dan itulah fungsi guru sebagai pembimbing. Pembimbing dan pendidik. Okey, kejap lagi kita nak rumus dan rangkumkan segala penerokaan dan pembelajaran kita hari ini. Betul. Okey, kita berehat seketika. Kita kembali di Teroka di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Murid-murid masuk ke kelas sekarang kerana kita nak sambung penerokaan kita dengan merumuskan apa yang telah kita hadam berkenaan dengan sejarah mata pelajarannya dan topiknya Sarawak dan Sabah kegiatan ekonomi. Baik cikgu. Setelah kita dah tahu lokasi-lokasi yang tepat daripada murid-murid kita, hampir tepat juga Sabah dan Sarawak. So selepas ini apa yang cikgu nak rumuskan untuk keseluruhannya? Baik, kalau kita tengok, sebenarnya etnik-etnik di Sabah dan Sarawak, Sarawak dan Sabah, mana-mana pun sama kita Malaysia, di Sarawak dan Sabah mereka mempunyai kegiatan ekonomi yang telah mereka jalankan sejak dari awal sebelum kedatangan kolonial lagi. Jadi kedatangan kolonial barulah kegiatan itu upgrade. Kalau kita tengok dalam video yang Cikgu Johari bagi tadi, ada kegiatan perlombongan. Dan kalau kita tengok di Sabah juga ada kegiatan perlombongan dan itu adalah yang terkemudian. Tetapi kalau kita tengok industri seperti pertanian yang berkaitan dengan penghasilan sagu, penanaman tanaman-tanaman kontan yang telah mereka usahakan daripada awal telah pun wujud. Dan mereka lakukan. Apatah lagi kalau kegiatan-kegiatan seperti nelayan, menangkap ikan dan menghasilkan hasil-hasil laut serta memungut hasil-hasil hutan, lagilah mereka telah lakukan dengan awal seperti yang kita tengok. Kalau tengok pada gambar dekat skrin ni, ini adalah contoh yang kita ada di Sabah. Kalau kita tengok di Sabah, ini adalah ranau. Kalau kita tengok daripada awal, yang ada hanya tanaman. Jadi kita nampak ada dia punya sayur, dia punya apa, ini memang daripada awal. Tetapi lately, bawa ke hujung kita dah tengok, contohnya macam ni adalah rakan saya, Sabli, yang telah mulakan penternakan. Jadi penternakan juga telah menjadi salah satu daripada kegiatan ekonomi di negeri Sarawak dan Sabah tadi. Dan ini menjadikan keadaan ekonomi mereka pelbagai dan mantap dan mereka boleh menjalani penghidupan seharian dengan satu cara hidup yang sangat unik dan mereka kekal sehingga hari ini masih ada dan mereka adalah sebahagian daripada Malaysia dan mereka sangat-sangat istimewa. Sangat istimewa dan mereka lah lambang keunikan tersebut. Betul. Baik. Itu adalah rumusan daripada cikgu. Betul. Mungkin kita nak dengar sedikit rumusan daripada murid-murid kita, cikgu. Betul, boleh. Kita tengok adakah mereka boleh membuat rumusan dengan baik. Cikgu nak pilih siapa? Kita pilih seorang saja. Kita pilih seorang Serah semestinya kalau seorang tu kita pilih yang orang origin dari Sabah lah. Kita minta Nazira untuk buat sikit rumusan. Nazira, kongsikan. Tapi saya nak minta ada sedikit permintaan, saya nak Nazira rumuskan dalam logat Sabah. Dalam logat Sabah yang itu yang mahal tu. Silakan Nazira. Boleh? Boleh. Boleh bakalah kau. Boleh batu. Silakan. Kesimpulannya, pada pembelajaran ini banyak memberi pendedahan tentang kepelbagaian bahasa, etnik, agama, budaya dan sosioekonomi masyarakat Malaysia. Oh, itu saja? Sabar sikit. Apa yang kau belajar tentang Sabah? Itu saja.
Okey, tak apa. Tak apa. Nazira mungkin dia macam dah banyak sangat input dia dah keluarkan. Betul. Dah kongsikan dengan pada kita. Jadi kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Ridwan. Sama-sama. Dan terima kasih kepada dayang-dayang yang cantik manis ni dalam talian kita. Betul. Yang sama-sama teroka dengan kita pada hari ini berkenaan dengan mata pelajaran sejarah Sarawak dan Sabah, kegiatan ekonomi, dan harapnya segala info yang dikongsikan oleh Cikgu Ridwan dengan murid-murid kita dalam talian ini dapat manfaat kepada adik-adik yang menonton secara terus, secara langsung dari Didik TV KPM ini. Okey, tapi kita ucapkan selamat tinggal dan juga bye-bye dulu kepada cikgu dan juga murid-murid dalam talian. Di Sabah dia macam ni. Macam Miss World. Didik TV KPM